Oke, kita mulakan surah Al-Furqan, mulai ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam, adakah tidak? Tara, engkau lihat. Ila, kepada. Rabbika, Tuhan engkau. Kaifa, bagaimana. Madda, telah ia bentangkan. Az-zillah, teduhan. Walau dan jikalau. Sya'a, telah berkendak ia. La ja'alahu, nescaya telah menjadikan ia akannya. Nescaya telah menjadikan ia akannya. Sakinan, tetap. Thumma, kemudian. Ja'alna, telah kami jadikan. Asyamsa, akan matahari. Alaihi, atasnya. Dalila, sebagai dalil. Tanda, sebagai tanda ya. Dalila, sebagai tanda. Thumma, kemudian. Qabadnahu, telah kami tarik akannya. Ilaina, kepada kami. Qabdo, tarikan. Yasiro, perlahan-lahan. Baik, saya masuk mula. Ayat 45 surah Al-Furqan. Alam tara, adakah tidak engkau lihat? Ila rabbika, kepada Tuhan engkau. Kaifa, bagaimana. Madda, telah ia bentangkan. Az-zillah, akan teduhan. Atau lain ya, bayang-bayang ya. Lain makna boleh letak bayang-bayang ya. Walau dan jikalau sya'a, telah berkendak ia, la ja'alahu sakinah, nescaya telah menjadikan ia akannya tetap. Maksudnya, tidakkah kau perhatikan kepada naungan atau bayangan ataupun teduhan, yang mana teduhan itu ya, dia daripada pendek memanjang ya, mengikut peredaran matahari ya. Kalau dia condong, matahari condong, maka bayang-bayang itu pun memanjang ya. Daripada bayang-bayang itulah manusia dapat berteduh daripada teriknya panas matahari. Kalau Allah mahu, walau sya'a, dan jikalau telah berkendak ia, la ja'alahu sakinah, telah ia jadikan, nescaya telah ia jadikan akannya tetap. Kalau Allah mahu, Allah jadikan naungan itu atau bayang-bayang itu tetap macam tu sahaja. Sudah tentulah kamu tidak akan dapat manfaat daripadanya. Ya.
Jadi bila bayang-bayang itu memanjang jauh, jadi keteduhan tu dia sejuk buat kita. Ya. Kalau ditetap macam tu, ia tak ada berganjak, ya sudah tentulah kita akan kepanasan. Ya, contohnya bayang-bayang itu betul-betul tegak di tengah. Apa yang dapat? Ya, kita dapat naung apa? Kita dapat naungan lah. Jadi dengan memanjang tadi itu yang kita dapat naungan daripada panas matahari. Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kemudian telah kami jadikan akan matahari atasnya dalila sebagai tanda. Ya, Allah jadikan matahari itu sebagai tanda. Yang mana adanya naungan tadi. Adanya matahari, adanya naungan, adanya bayang-bayang. Tsumma qabadnahu. Kemudian telah kami tarik akannya ilaina kepada kami qabdan yasira. Tarikan perlahan-lahan. Mana bayang-bayang tadi akan menghilang dia sedikit demi sedikit. Maknanya itu dikatakan ya Allah tarik bayang-bayang tadi. Lalu bayang-bayang tadi pun ya sikit-sikit ya akhirnya ia menghilang. Itu dikatakan tarikan perlahan. Tak ada sekali ram. Tak ada, tapi tengok perlahan-lahan ya. Dia pun menghilang ya, kemudian malam ya. Macam itulah. Ya, itu semuanya adalah ya tanda-tanda kekuasaan Allah Taala. Yang perlu diambil pengajaran kepada mereka yang mengkufuri Allah SWT. Baik ya, kita semak tata bahasanya sedikit yang ada kita jumpa kat sini. Ialah perkataan ja'alah. Ja'alah ni biasa kita jumpa. Di sini ada dua ja'alah. Ja'alahu dengan ja'alna. Ya, kita jumpa. Jadi ja'alah ni fi'il madi. Ya. Mudhari'nya ialah yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Ya. Macam mana kita nak buat fi'il amar kalau yaj'alu? Buka mic kalau nak cakap ya, buka mic. Ja'ala. Ij'al. Sebabnya kita jumpa mudhari'nya yaj'alu alu tu matikan al. Ya. Yaj'al. Jadi ij'al. Jadi fi'il amarnya ij'al. Nahinya la taj'al. Baik ulang semula. Ja'ala yaj'alu ij'al la taj'al. Fi'il amarnya ij'al. Nahinya la taj'al. Isim fa'il panjangkan ja. Ja'ilun. Ja'ilun. Sebab dia 3 huruf. Dia 3 huruf, isim fa'ilnya kita bunyikan panjang ja macam tu. Ja, kemudian keduanya bariskan bawah. Ja'ilun. Ya. Isim maf'ulnya maj'ulun. Timbangan dia maf'ulun ya. Maf'ulun, ikut maf'ulun. Ini khas untuk 3 huruf ya. Kalau 4 huruf dia guna mim. Isim fa'ilnya guna mim. Ya, isim maf'ulnya ya hanya berubah baris. Tetapi kalau 3 huruf ya dia berwazan ja'ilun maj'ulun. Okey, rasanya dah lulus ya ja'ala sampai isim maf'ul, tapi dalam segi makna tepat atau tidak? Cuba terjemahkan. Ja'ala telah menjadikan ia. Kalau mudhari' ya ja'alu tak betul. Sebut ia dulu. Sebut ia saja. Ia menjadikan. Sebut ia saja. Tak ada akan-akan. Ia menjadikan. Macam tu. Jadi kalau mudhari' kita terjemah dengan mula ia ya. Ia menjadikan. Kalau fi'il madi kita letak telah dengan ia. Telah menjadikan ia. Itu madi. Kalau mudhari' letak ia. Ia menjadikan. Ia menjadikan. Kalau fi'il amar
Jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau. Jadi perlu penambahan fi'il amar ialah lah oleh engkau. Mustahab untuk fi'il amar supaya tepat memberi makna, hujungnya tambahlah oleh engkau. Jadi kalau jadikan, jadikanlah oleh engkau. Kalau buat, buatlah oleh engkau. Ya? Jadi penambahannya lah oleh engkau. Kalau nahi, macam mana nahi? Jangan engkau jadikan. Jadi penambahan nahi, jangan engkau. Ya? Jangan engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Jadi jangan engkau jadikan, jangan engkau buat. Itu nahi lah tu. Ya? Kalau isim fa'il, penambahan dia yang. Tak, tak payah orang, yang saja. Yang menjadikan. Macam tu penambahan dia yang. Ya, yang menjadikan. Kalau isim maf'ul, penambahan dia yang di. Yang di. Yang dijadikan. Biar ulang semula, saya nak tahu ulang balik dia punya penambahan makna dalam menterjemahkan fi'il-fi'il ini dan juga isim. Kalau madi macam mana penambahan dia? Tak. Penambahan saja. Telah ia. Kalau mudhari, tak, sekarang saya nak minta penambahan sahaja. Bukan makna, penambahan saja. Kalau mudhari apa? Itu makna. Saya nakkan penambahan. Ia saja. Ia dot. Macam tu. Ia. Kalau madi, telah ia. Telah dot ia. Macam tu. Itu nama penambahan dia. Penambahan dalam segi makna. Telah ia. Telah dot ia. Kalau mudhari? Ia dot. Ia dot saja. Tak ada kan ya. Ia dot saja. Tak, kalau makna tu memang ada kan, tambah saja kan. Kalau tak perlu, misal kata buat, ia buat. Tak mesti ada kan. Yang mustahilnya ianya saja tu, ia. Ya tu maknanya ia. Ya. Okey, kalau amar, apa penambahan dia? Jangan. Itu nahi. Itu. Nah, bukan makna penambahan. Lah oleh engkau. Penambahan dia dalam hujung ayatnya mestilah oleh engkau. Nah, itu penting tu. Supaya tak salah memberi makna lagi. Dot lah oleh engkau. Kalau nahi apa penambahan dia? Tidak. Tidak pula. Tidak nafi lah. Jangan engkau. Jangan engkau. Ya, dot jangan engkau. Kalau isim fa'il apa penambahan dia? Yang. Kalau isim maf'ul apa penambahan dia? Tu penting tu. Yang di makna jangan sebut dulu. Ini hanya penambahan dalam segi meletak makna biar betul. Kalau madi apa tadi? Telah ia. Kalau mudhari? Ia. Kalau amar? Dot lah oleh engkau. Dot lah oleh engkau. Macam tu. Kalau nahi? Jangan engkau. Dot. Okey. Kalau isim fa'il? Yang dot. Isim maf'ul? Yang di. Macam tu. Yang di. Itu mustahab. Kalau kita jumpa nanti mesti cara menterjemah gunakan kaedah tu balik ya. Dia punya apa penambahan dia. Okey, kita tengok lagi ke kedudukan sini ya.
Ni ayat yang ke-46. Qobadna. Na tu kami. Kalau buang kami tu apa barisnya? Qobadna. Na tu. Qobadna. Kalau kita buang na. Apa nak bariskan? Qobado. Qobado. Macam fa'ala. Fa'ala. Macam tu. Ja'ala. Ja'ala. Jadi qobado. Baris atas. Qobado. Mudhari'nya yaqbidu. 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 Sekarang ni kalau jumpa fi'il amar, fi'il mudhari', macam mana nak buat fi'il amar? Yaqbidu. Macam mana amarnya? Jadi yaqbidu, kita ambil ujung dulu ya. Bidu, bid. Matikan bid. Matikanlah dot to bid ya. Jadi awalnya bunyikan bawah. Ikbid. Ikbid. Ya. Qobado, yaqbidu, ikbid. Nahinya la taqbid. Fi'il nahi dia ikut fi'il amar ya. Kalau bunyi bawah-bawah lah. Kalau ikbid nahinya la taqbid. Bunyi ikut bawah. Macam tu. Kalau depan. Macam tu ya. Nahi dia ikut fi'il amarnya. Okey, kalau isim fa'ilnya macam mana? Timbangannya fa'ilun. Qabidun. Panjangkan ko tu. Qabidun. Kalau isim maf'ul, maf'ulun. Timbangan dia. Mesti sama bunyi dengan rangkap maf'ulun. Maf'ulun. Cuba. Maf'ulun. Makbudun. 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 Ikut maf'ulun. Macam tu. Makbudun. Ulang semula ya. Madi apa dia? Qobado. Mudhari'. Tak, mudhari'. Yaqbidu. Amar. Ikbid. Nahi. La taqbid. Isim fa'il. Qabidun. Sebab nama isim, bila isim kita letak tanwin ya. Nak menunjukkan dia isim. Qabidun. Isim maf'ul. Makbudun. Makbudun ya. Isim fa'il. Qaf alif. Timbangan dia macam ni. Timbangan dia fa alif ain lam. Fa'ilun. Cuba tulis fa alif ain lam fa'ilun. Timbangan dia. Jadi kalau qobado, qaf alif lah. Qaf alif ba dot. Qaf alif ba dot. Qabidun. Apa makna sekarang? Qobado apa maknanya? Telah tarik ia. Telah tarik ia. Kalau mudhari', ia tarik. Kalau fi'il amar, tariklah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau tarik.
Isim fa'il yang menarik. Yang menarik. Isim maf'ul yang ditarik. Yang ditarik. Dan ingat ya, letak makna buat satu nota lagi, qobada juga dengan makna genggam ya. Kalau lain ayat, kalau jumpa makna tak sesuai tarik, letak makna genggam. Dia ada makna yang lain, genggam. Kalau saya kata ayat tu tak sesuai dengan tarik, ingat letak makna genggam. Jadi qobada telah genggam ia. Contohnya. Ya. Macam Allah kata qobadus sama, Allah genggam langit-langit. Contohnya. Baik, kita teruskan lagi. Perkataan qabdan ni adalah masdar kepada qabada ya. Qabdan. Depan dia tu, itu adalah masdar. Penarikan. Penarikan. Itu masdar. Baik ya, kita sekarang sambung ayat yang ke-47. Wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang. Dan dialah Tuhan yang ja'ala, telah menjadikan ia. Telah menjadikan ia. Alakum, bagi kamu. Al-lail, akan malam. Libasa, sebagai pakaian. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia. Sorry. Sorry. Pasal ada orang baru masuk ni, tergendala. Orang baru masuk tergendala ni. Ayat 47 ya. 47. Tengah-tengah tu wan naum ya, wan naum dan tidur. Dan tidur. Subata, tempat istirahat. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia. An-nahar, akan siang. Nusyura, untuk bangun. Untuk bangun berusaha. Untuk bangun berusaha. Dalam ayat lain kalau nusyur ya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya ke tempat kembali ya. Di sini nusyur ya, dengan makna apa? Bangun. Ya, bangun berusaha. Daripada tidur tu bangun untuk berusaha ya. Baik, semak semula ayat 47 ya. Saya sebut ulang balik. Wa huwallazi, dan dialah ya Tuhan yang ja'ala, telah menjadikan ia. Lakum, bagi kamu. Al-lail, akan malam. Libasa, sebagai pakaian. Wan naum, dan tidur. Subata, ya, untuk istirahat ya, atau tempat istirahat. Untuk tu lagi baiklah, untuk istirahat ya. Itu lagi baik untuk ya. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia. An-nahar, akan siang. Nusyura, ya, untuk bangun berusaha.
Ini kebiasaannya yang kita lihat memang fitrah kejadian seperti itu. Jadi kita tak tahu apa hikmah Tuhan jadikan untuk malam dan siang, ya. Jadi di sini menerangkan hikmah dia. Ya, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu akan malam. Malam itu ialah sebagai pakaian. Pakaian ini adalah pelindung, menutup diri. Jadi, ya, malam itu diibaratkan sebagai satu pakaian yang mana dapat melindungi kita daripada dilihat oleh orang, ya, pada malam hari, ya. Jadi diibaratkan malam itu seumpama pakaian, yang kita boleh berlindung diri, ya, daripada pandangan orang lain. Yang wan naum dan juga naum tu makna tidur, ya, subata, untuk istirahat. Jadi dengan adanya perasaan mengantuk, ya, itu adalah, ya, maknanya hikmah Allah berikan kepada kita. Sebab, ya, dengan adanya rasa mengantuk itu, ya, kita akan dapat satu kerehatan. Dalam keadaan yang begitu letih, begitu penat, kemudian kita dapat tidur, ya, bukankah lepas tidur kita rasa segar. Tapi cuba, dalam keadaan yang letih, penat, ya, kita tidak dapat tidur, badan kita akan jadi lesu. Ya, mungkin akan, ya, berubah. Ya, kita punya keadaan mungkin berjalan pun tak menentu. Sebab, ya, tidak dapat tidur. Jadi, ya, itu dikatakan kelebihannya, ya, tidur itu sebenarnya adalah satu nikmat. Kalau seorang itu masih boleh tidur, itu adalah nikmat yang Allah telah berikan. Sebab ada penyakit juga orang tak boleh tidur. Ya, dalam keadaan orang tidur, dia tidak boleh tidur. Ya, itu dikatakan sebagai satu penyakit. Ya, kesian. Ya, tengok orang yang dapat penyakit demikian. Ya, orang tidur tapi dia tak tidur. Dia sentiasa jaga, tak boleh tidur. Ya. Jadi, ya, beruntunglah kalau seorang itu boleh tidur. Ya. Tapi masalah juga. Ya, kalau asyik nak lolap je. Belajar nak lolap, itu nak lolap. Ya, itu jadi masalah pula. Ya. Semua nak lolap ya, nak tidur ya. Jadi tak boleh. Ya, nak beramal, nak lelap ya. Ya. Itu pun masalah juga. Ya, penyakit juga, penyakit nak tidur ya. Kemudian wa ja'alan nahara nusyura, dan telah menjadikan ia akan siang sebagai, ya, maknanya untuk bangun berusaha. Jadi Allah jadikan siang, ya, manusia, ya, bangun untuk dia berusaha, ya, mencari rezeki, nafkah dan sebagainya. Berbeza dengan malam. Ya, malam terhad untuk dia berusaha. Tapi kalau siang kan mudah, nampak segala-galanya terang. Kalau masuk sawah, malam kan susah. Masuk sawah siang hari, ular pun nampak. Ya, kalau malam ular tak nampak. Ya. Nak potong getah pun, ya, nak kerja-kerja ladang pun perlukan kepada cahaya yang terang. Barulah selesa bekerja. Ya. Sebab malam ni, ini sudah tentulah kerja ladang ni menggerunkan kalau waktu malam. Ya, takut binatang-binatang bisa, ya, binatang-binatang yang, ya, ganas. Jadi sudah tentulah dalam ketakutan. Sebab itu Allah jadikan siang. Ya, siang lebih mudah untuk berusaha daripada malam hari. Ya. Jadi kita tengok keadaan di sini pun ada ja'ala tadi. Baik, saya nak tahu. Sekarang kita jumpa ja'ala. Kalau kita nak jadikan isim fa'il, bukan mudhari' ya. Isim fa'il macam mana dalam pandangan ja'ala ni? Cuba buat isim fa'il. Buka ya. Mac buka. Mac ni tutup. Panjangkan ja. Ja'ilun. Itu dah isim fa'il lah tu. Nampak je ja'ala, dah boleh buat isim fa'il ja'ilun. Kalau isim maf'ulnya? Maj'ulun. Ya. Maj'ulun. Itu tadi kita dah buat mudhari' dia. Ya.
Ha? Mim jim ain waw lam. Maj'ulun. Mim jim ain waw. Ingat wazan maf'ulun ya. Maf'ulun. Isim maf'ul. Maf'ul. Isim maf'ul. Ya. Tadi kita dah sebut ya mudhari amar nahi. Cuba ulang. Sekali lagi. Ja'ala mudhari'nya apa? Yaj'alu. Amarnya ij'al. Nahi la taj'al. Isim fa'il ja'ilun. Isim maf'ul maj'ulun. Maj'ulun. Baik, sekarang ni kita sambung ayat yang ke-48. Wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang. Dan dialah Tuhan yang arsala, telah mengirimkan ia. Telah mengirimkan ia ar-riyah, akan angin. Busyra, memberi kabar gembira. Busyra ya, memberi kabar gembira. Baina yadai, di hadapan rahmati, rahmatnya. Baina yadai itu di hadapan rahmati, rahmatnya. Wa anzalna, dan telah kami turunkan minas sama, daripada langit, ma'an, akan air, tahura, yang amat bersih. Simak semula. Wa huwallazi arsala riyah, dan dialah Tuhan yang telah mengirimkan ia akan angin, busyra, memberi kabar gembira, baina yadai rahmati, di hadapan rahmatnya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan daripada langit akan air yang amat bersih. Ya. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, terutama kepada mereka yang mengkufuri tentang nikmat Allah. Cuba perhatikan bahawa Allah telah mengirimkan angin. Angin bila bertiup dengan keadaan yang gelap, itu apa tandanya? Tandanya berita gembira nak datang hujan. Itu dikatakan busyra. Dia memberi kabar gembira bahawa hari nak hujan. Ya, baina yadai rahmati, di hadapan rahmatnya, mana hujan itu turun sebagai rahmat. Kalau lama tak hujan, kita akan merasai kegembiraan ini. Mana nak hujan ni, lama tak hujan, kan kita rasa kegembiraan. Kalau dah hari-hari hujan, kita tidak akan merasai kegembiraan ini. Ya, macam di negara Arab ni, dia bukan tempat yang mudah turun hujan. Tapi bila turun hujan tu, sesuatu yang menggembirakan sangat buat mereka. Ya. Itu dikatakan Allah datangkan angin, berkumpul awan. Itu tanda berita gembira yang nak turun hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan daripada langit akan air yang amat bersih. Tengok.
Ya, air yang datang daripada langit. Tak payah kita nak tapis. Ya, begitu bersih. Subur pohon-pohon disiram oleh air hujan ini. Ya, berbeza dengan air-air pipe yang kita minum, perlukan kepada penapisan-penapisan. Kalau tak ditapis, ya, lumpur kita makan. Ya, kita minum, ya. Itu perlu ada tapisan, ya. Dah datang kepada kita, kita nak tapis lagi. Ya, baru kita dapat air tu betul-betul bersih. Tapi air hujan tak perlu. Tak adalah tengah-tengah lapangan. Cuba tengok. Adakah dia endapan lagi? Tak ada endapan. Dia bersih macam tu saja. Itu. Ya. Dikatakan ma'an tahura. Okey, kita jumpa perkataan di sini ada dua perkataan, ya, yang bukan sulasi, bukan 3 huruf, ya, rubai. Rubai ini 4 huruf. Ya, contoh satu arsala, jumpa tak? Arsala. Arsala ni 4 huruf. Baik, sekarang kita nak teruskan bukan kepada mudhari. Kita nak teruskan kepada amar bila jumpa arsala, kita nak jadikan amar dengan kaedah yang paling senang, tak payah melalui mudhari. Bila 4 huruf, arsala bunyikan bawah. Sala tu sal sil jadinya sal sil. Jadi arsil ke bawah kan. Jadilah amar. Arsil. Jadi fi'il amar. Ya. Jadi tak perlu kepada melalui mudhari. Ambil je fi'il madi ni arsala, fi'il madi, nak jadikan kepada fi'il amar, bunyikan bawah. Arsil. Dah jadi fi'il amar. Ya. Kalau nahi, la tursil. Dia tak ada tar, ya, dia tur. Kenapa tur? Sebab dia 4 huruf. 4 huruf, dia nak membezakan dengan 3 huruf. 3 huruf dia berbunyi tar contohnya. Tapi 4 huruf dia akan berbunyi domah. Tursil macam tu. La tursil. Macam tu. Ya. Baik, ulang balik. Arsala madi. Kalau jadikan amar? Tak, amar. Arsala madi. Kalau amarnya arsil. Macam tu. Ya. Kaedah yang senang nak buat fi'il amar, bunyikan bawah. Arsala madi atas, arsala. Mudhari amarnya arsil. Nahinya la tursil. La tursil. Ya. Kalau isim fa'il, isim fa'il ni lagi senang. Dia tak gunakan macam yang tadi, fa'ilun, tak digunakan mim terus. Mursilun. Dia gunakan mim. Mursilun. Mim ra sin lam. Mim ra sin lam. Tulis sila. Tak payah buang mah. Mim ra sin lam. Mursi. Tanwin lam bari dua lah, lun. Kan namanya isim. Saya disebut tadi bila isim letak tanwin, ya, untuk menunjukkan dia isim bukan fi'il. Baik, apa isim fa'ilnya tadi? Isim fa'il mursilun. Kalau isim maf'ul naikkan atas barisnya mursa. Mursalun. Mursalun. Dia tukar baris saja. Kalau dah 4 huruf dah senang dah. Mursi, mursa. Macam tu. Isim fa'il mursi, isim maf'ul mursa. Okey. Baik semula kepada fi'il madi, ya. Fi'il madi arsala. Mudhari'nya yursilu.
Tiap-tiap fi'il mudhari' 4 huruf, ya, fi'il mudhari' daripada 4 huruf, kita mulakan dengan dhammah, ya. Itu khas untuk mengenal dia 4 huruf. Mulakan dengan dhammah. Arsala, yursilu. Yursilu. Amarnya tadi tulis, amar apa dia? Arsil. Arsil. Nahi dia? La tursil. Isim fa'il? Mursilun. Jangan wakafkan, tak nak wakafkan. Mursilun. Kalau isim maf'ul? Bukan mar, mur. Mursalun. Yang perlu ditukar barisnya, baris bawah ke atas. Mursi, mursa. Macam tu. Ya. Lagi sekali. Madi, arsala. Mudhari, yursilu. Amar, arsil. Nahi, la tursil. Isim fa'il, mursilun. Isim maf'ul, mursalun. Okey, dalam segi terjemahan jangan silap lagi. Tadi dari bagi kaedah terjemahan. Madi macam mana? Arsal apa maknanya? Telah mengirimkan ia. Kalau mudhari? Ia mengirimkan. Ia kirimkan. Ia kirimkan. Kalau amar? Tak lengkap. Tak lengkap. Kalau kirim saja tak lengkap. Dia mesti muta'addi, melampau. Kirimkanlah. Oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau kirim tak boleh. Kirim ni lazim. Itu 3 huruf. 4 huruf kena tambahkan. Jadi jangan engkau kirimkan. Kalau jangan engkau kirim, itu 3 huruf. 4 huruf kita kena tambah melampau. Perbuatan muta'addi. Jangan engkau kirimkan. Macam tu. Kalau isim fa'il apa? Tak lengkap. Yang mengirimkan. Macam tu lah. Yang mengirimkan. Melampau tu. Kalau isim maf'ul? Yang dikirimkan. Letak makna yang selesa dibunyikan, ya. Telah mengirimkan ia. Ia mengirimkan. Kirimkanlah oleh engkau. Jangan engkau kirimkan. Yang mengirimkan. Yang dikirimkan. Macam tu. Ya. Okey, kita ada satu lagi perkataan yang sama dengan arsala. Dia 4 huruf juga. Depannya tengok. Anzalna. Anzalna, buang na. Buang na apa bunyi? Anzala. Maknanya telah menurunkan ia. Sebab itu kena terjemahkan mekan. Telah menurunkan ia. Ya, tak boleh telah turun ia. Kalau telah turun ia 3 huruf. 4 huruf kena buat perkataan melampau. Telah menurunkan ia.
Okey. Macam mana nak buat fi'il amar? Tadi dah belajar dah. Kalau anzala, fi'il amar apa? Anzil. Itu kaedah yang paling senang ya nak buat fi'il amar. Anzil. Anzala, anzil. Kalau nahi? Latan ke latun? Latun. Kenapa baris depan? Sebab 4 huruf. Kena ingat tu. Buat nota sikit. Biar ingat. Latunzil. Kalau isim fa'ilnya macam mana? Isim fa'il. Mim. Guna mim. Munzilun. Jangan wakaf. Munzilun. Munzilun. Kalau isim maf'ul, naikkan atas. Munzalun. 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 Mim nun zailam. Ejaan dia. Mim nun zailam. Munzalun. Okey, kita belum masuk mudhari' ya. Baik, madinya anzala. Mudhari'nya yunzilu. Bila mudhari' 4 huruf mula dengan dhammah. Itu kena buat nota tu. Mudhari' 4 huruf mula dengan dhammah. Tulis ya. Anzala, mudhari'nya apa? Yunzilu. Amarnya anzil. Nahi la tunzil. Isim fa'il munzilun. Isim maf'ul munzalun. Okey, harap makna jangan tersalah lagi. Makna pula. Kalau madi apa? Anzala. Telah menurunkan ia. Kan ada kaedah. Telah dengan ia. Telah menurunkan ia. Kalau mudhari'? Ia menurunkan. Kalau fi'il amar? Turunkanlah oleh engkau. Turunkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau turunkan. Jangan tergantung, jangan engkau turun. Tak salah tu. Jangan engkau turunkan. Macam tu. Kalau jangan engkau turun tu tergantung 3 huruf tu. 4 huruf kena tambahkan. Jangan engkau turunkan. Isim fa'il? Yang menurunkan. Kalau isim maf'ul? Yang diturunkan. Yang diturunkan. Macam itulah. Ya, kalau 4 huruf, mudhari'nya mula dengan dhammah. Ya. Baik, ayat 49 boleh catat lagi satu ayat ya. Ayat 49. Linuhyi, supaya kami hidupkan. Supaya kami hidupkan, ayat 49 ya. Bihi, dengannya. Baldatan, negeri. Maitan, yang mati. Wanuskiyahu, dan kami beri minum akannya.
Mimma daripada apa yang khalaqna telah kami ciptakan. An'aman akan binatang-binatang ternakan. Wa anasiya dan manusia-manusia. Kasira yang banyak. Semak semula. Supaya kami hidupkan dengannya negeri yang mati. Dan kami beri minum akannya daripada apa yang telah kami ciptakan. Ya, akan binatang ternakan dan manusia-manusia yang banyak. Maknanya dengan adanya hujan tadi, negeri-negeri yang kering kontang, yang gersang, jadi hidup, subur. Ya, itu maksudnya. Ya, dengan air hujan tadi, maka dapatlah minum binatang-binatang ternakan. Dan juga manusia-manusia yang ramai, yang banyak, ya, dapat minuman. Ya, kita memang bergantung kepada air. Kalau salah satu sumber tak ada pada kita, iaitu air, ya, kita tak tahu boleh hidup atau tidak. Itulah sumber penting kehidupan kita kerana adanya air. Ya. Baik. Satu perkataan saja untuk penutupnya, iaitu khalaqna. Khalaqna telah kami ciptakan. Ini kalau buang na apa bunyinya? Khalaqa. Berapa huruf? 3 huruf. Mudhari' 3 huruf khalaqa. Kalau isim fa'ilnya macam mana? Kita loncat kepada isim fa'il. Kalau 3 huruf khalaqa. Kalau isim fa'ilnya khaliqun, betul. Khaliqun, panjangkan. Khaliqun. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun, maf'ulun. Mahlukun. Mahlukun. Selalu kan kita sebut makhluk. Makhlukun. Mahlukun. Isim maf'ulnya. Wazan maf'ulun. Mahlukun. Okey. Madi dia khalaqa. Mudhari'nya yahluku. 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 Amarnya luku. Luku matikanlah. Matikanlah bila amar. Yahluku, luk. Luk. Jadi kalau awalnya tak ada i, kalau bunyi depan, awal depan. Bila depan apa ni, luk, jadi luk. Kalau depan dengan depannya, luk. Kalau nahi, la tahluk. La tahluk. 3 huruf ni, 3 huruf. La tahluk. La tahluk. Isim fa'il khaliqun. Isim maf'ul mahlukun. Khalaqa, ikut khalaqa. Yahluku, ukhluk. La tahluk. Khaliqun, mahlukun. Mahlukun. Makhluk kita selalu sebut makhluk. Mana makhluk tu apa? Yang diciptakan. Yang diciptakan makhluk, ya. Baik, ya. Sekadar itu dulu. Akan datang kita sambung lagi. Sarakallah.